Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah kerana pada hari ini dapat kita bersua lagi dalam program Kelantan Ikhlas. Jadi anak-anak berpeluang bersama dengan saya, Puan Hajah Maznah binti Mak Zin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin. Alhamdulillah, pada hari ini saya membawa satu tajuk yang penting untuk SPM 2020, yang mana saya pilih tajuk Nasihat Luqman Al-Hakim daripada petikan surah Al-Luqman ayat 12 hingga 19, pelajaran tingkatan 4. Jadi kenapa tajuk ini saya pilih? Kerana tajuk ini adalah merupakan di antara tajuk-tajuk yang popular, yang mana soalannya hampir setiap tahun keluar. Kalau kita lihat bermula daripada SPM 2005, sudah keluar soalan berkaitan dengan surah Luqman. Kemudian berterusan 2008 terus setiap tahun sehingga 2012. Kemudian naik lagi 2015 dan berterusan sehingga 2017 dan 2019 naik sekali lagi. Jadi nak menggambarkan kepada kita bahawasanya tajuk ini adalah merupakan tajuk penting untuk 2020. Jadi mudah-mudahan anak-anak sudah bersedia dengan pen dan kertas untuk sama-sama kita mencatat apa-apa yang perlu, apa-apa yang penting untuk sebagai persiapan kita untuk menghadapi peperiksaan SPM yang bakal anak-anak duduki pada penghujung bulan Februari nanti. Okey, jadi anak-anak kita tengok dulu ya sebelum kita teruskan dengan melihat contoh-contoh soalan SPM sebenar berkaitan dengan tajuk ini. Terlebih dahulu kita lihat dulu apakah di antara intisari nasihat Luqman Al-Hakim yang terdapat di dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Jadi kalau kita lihat ayat petikan ayat 13 adalah berkaitan dengan jangan melakukan syirik. Manakala dalam ayat 14 dan ayat 15 menjurus kepada berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian dalam ayat 17 ada 3 isi nasihat Luqman dalam ayat 17, iaitu menunaikan solat, amar ma'ruf dan nahi mungkar dan bersabar terhadap bala bencana. Manakala dalam ayat ke-18 pula menceritakan tentang jangan bersifat sombong. Dan yang terakhir ayat 19 ada 2 perkara di situ yang berkaitan dengan nasihat Luqman kepada anaknya, iaitu sederhanakan langkah ketika berjalan dan rendahkan suara ketika bercakap. Jadi anak-anak mesti peka. Kalau kita tengok surah Luqman ayat 12 hingga 19, apa yang diceritakan? Dalam petikan ayat ni apa benda yang diceritakan, ayat ni apa pula? Sebabnya kalau kita kabur ataupun kita tidak mengingati intisari tersebut, maka besar kemungkinan apabila kita jawab soalan kita itu tidak memenuhi kehendak soalan dan kita tidak akan memperolehi markah yang terbaik. Okey, kita teruskan lagi, kita lihat kekerapan soalan SPM. Jadi ini kekerapan soalan SPM yang ditanya tentang ayat surah Luqman ayat 12 hingga 19. Yang mana ayat 13 dia keluar tahun 2008, 2011, 2015. Manakala ayat 14 pula dia keluar tahun 2010 dan ayat 13 dan 14 dia keluar tahun 2015. Walaupun tahun 2015 tu dia ambil ayat 13 dan ayat 14, tetapi soalan dia lebih menjurus kepada ayat 14. Seterusnya SPM 2015, SPM 2011 dia tanya ayat 15. SPM 2005, 2009, 2012 dan 2017 dia tanya berkaitan dengan ayat 17. Yang mana soalan 2009
bukan setakat ayat 17 tetapi juga diambil daripada ayat 17 hingga ayat 19. Manakala SPM 2016 dan juga 2019 dia fokus kepada soalan 18 hingga 19. Jadi untuk SPM 2020 ni kita kena fokus kepada ayat-ayat yang awal bermula daripada ayat 13 sehinggalah kepada ayat 17. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, sebelum kita pergi kepada contoh soalan, terlebih dahulu kita kena lihat petikan surah Luqman ayat 13 yang mana anak-anak sedia maklum bahawasanya surah Luqman ini bukan setakat sebagai ayat ayat kefahaman tetapi ianya juga merupakan ayat hafazan. Okey, mari kita sama-sama baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Awak perhatikan perkataan yang saya garis tu. La tusyrik billah. Ayat 13 surah Luqman fokus kepada la tusyrik billah. Apa maksud la tusyrik billah? Iaitu jangan mensyirikkan Allah. Jadi kita tengok dulu terjemahan dia. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya. Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah kerana perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Okey, itu dia terjemahan surah Luqman ayat 13. Okey, kita teruskan lagi, kita tengok pula contoh soalan yang berkaitan dengan ayat 13. Yang mana SPM 2008 dia tanya maksud syirik. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik? 2 markah SPM 2008. Jadi untuk membantu kita menjawab soalan ini, anak-anak mesti menghafal maksud syirik. Barulah kita berpeluang untuk mendapat markah penuh. Jadi maksud syirik itu apa? Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu sama ada pada zat, sifat ataupun perbuatan. Jadi kalau lengkap seperti mana yang jawapan yang kita baca tadi, anak-anak dah berpeluang mendapat markah penuh 2/2. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat pula contoh soalan SPM 2008 dan 2011. Iaitu dia minta senaraikan 4 contoh perbuatan syirik. Jadi dia nak contoh perbuatan. Jadi anak-anak mesti kenal pasti antara perbuatan dengan sifat. Kalau kita jawab sifat, maka jawapan kita tidak diterima. Maka kita kena fokus kepada perbuatan. Baik, antara contoh jawapan. Yang pertama, menyembah berhala ataupun menyembah patung. Dapat dah 1 markah. Yang kedua, menyembah bulan atau matahari ataupun pokok ataupun apa-apa sahaja yang diciptakan oleh Allah kira masuk dalam kategori jawapan yang kedua itu. Juga dapat dah 1 markah. Baik, cuba nak perhatikan jawapan yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Anak-anak perlu lihat ya. Yang mana kalau kita jawab menunjukkan kehebatan diri, itu dah anak-anak dah dapat dah 1 markah. Sebab itu memang perbuatan. Menunjukkan kehebatan diri. Tetapi kalau anak-anak jawab riak. Kalau anak-anak jawab riak, maka soal jawapan itu tidak diterima. Sebab riak ini bukan perbuatan. Tetapi riak ini adalah sifat. Makanya jangan sekali-kali awak letak jawapan riak. Begitu juga dengan yang jawapan yang keempat. Mengkagumi diri sendiri. Itu dah termasuk perbuatan. Tetapi kalau anak-anak letak ujub, maka itu dah termasuk sifat, maka jawapan tersebut tidak diterima. Okey, seterusnya membanggakan diri. Itu juga perbuatan, tetapi kalau takbur itu adalah sifat. Maka anak-anak mesti kenal, mesti dapat bezakan di antara perbuatan dan juga sifat. Dan apa yang telah anak-anak pelajari berkaitan dengan syirik, yang mana sebagai ulang kaji kita lihat semula. Bahawasanya syirik ini adalah ada 2 jenis pembahagian syirik. Yang pertama dia panggil syirik khafi, yang kedua syirik jali. Okey, jadi syirik khafi itu adalah syirik yang tidak dapat dilihat oleh
mata kasar. Yang mana benda tu ada dalam hati kita. Itulah yang saya beri contoh dalam jawapan yang ketiga, yang keempat dan yang kelima tu. Iaitu riak, ujub, takbur. Itu adalah sifat-sifat syirik khafi. Manakala contoh jawapan yang pertama dengan yang kedua tu, itu menyembah berhala, menyembah bulan ataupun matahari, itu adalah termasuk dalam contoh syirik jali. Okey, kita teruskan lagi, kita lihat pula soalan berikutnya daripada soalan SPM 2008. Masih lagi berkaitan dengan syirik. Soalan dia, terangkan 3 kesan perbuatan syirik terhadap umat Islam. Soalan terangkan, jawapan perlu ada huraian. Untuk menjadikan jawapan sebagai huraian, kita mesti letak kata hubung. Okey, jadi dia nak kesan syirik terhadap umat Islam. Ataupun kesan syirik terhadap individu. Jadi antara jawapan, contoh jawapannya adalah yang pertamanya boleh merosakkan akidah. Tak cukup lagi tu kalau kita buat boleh merosakkan akidah. Sebab soalan dia terangkan. Makanya kita kena tambah. Boleh merosakkan akidah kerana bergantung kepada selain daripada Allah. 2 markah. Sebab ada hisi dan juga ada huraian. Baik, jawapan yang kedua. Ibadat tidak diterima kerana terpesong akidah. Itu dah termasuk dah. Kerana itu nak menggambarkan adanya huraian. Baik, contoh jawapan yang ketiga, akan dibenci oleh masyarakat kerana bersifat sombong. Okey. Kemudian contoh jawapan yang keempat, akan dilaknat oleh Allah kerana menduakannya. 2 markah. Dan contoh jawapan yang kelima, umat Islam akan mundur kerana percaya kepada tangkal azimat. Jadi anak-anak kena ingat, kalau soalan terangkan, mesti ada isi dan juga ada huraian. Jadi kalau anak-anak hanya memberi isi sahaja, maka anak-anak hanya layak mendapat 1 markah sahaja. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat pula contoh yang seterusnya. Baik, ini juga masih lagi soalan berkaitan dengan ayat 13. Saya petik soalan SPM 2011. Jelaskan cara mencegah perbuatan syirik daripada berleluasa dalam kalangan masyarakat. Dia nak cara. Seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ini, kalau soalan nak cara, maka jawapan kita mesti ada perbuatan. Mesti kita mula dengan kata kerja. Okey. Dan kalau anak-anak masih ingat, dalam pertemuan kita sebelum ini, ada saya sebutkan bahawanya cara nak mencegah ini kita boleh guna 3 perkara yang saya ada sebut dulu, iaitu nasi, lauk, ayam. Ingat lagi tak? Nasi, lauk, ayam. Baik, bagaimana cara mencegah perbuatan syirik daripada berleluasa dalam kalangan masyarakat? Kita ambil yang pertama, nasi tadi. Nasi situ maksudnya menasihati mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Memberi nasihat. Kemudian yang kedua, cara yang kedua boleh kita lakukan untuk mencegah perbuatan syirik daripada terus berleluasa dalam masyarakat, melaporkan kepada pihak berkuasa. Melaporkan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa tadi dapat ambil tindakan. Jadi kalau soalan tu soalan terangkan, bolehlah awak tambah huraian tadi. Melaporkan kepada pihak berkuasa agar dapat diambil tindakan. Tapi oleh kerana soalan ini hanya soalan jelaskan, maka awak jawab soal melaporkan kepada pihak berkuasa pun sudah dapat markah penuh 2. Baik, seterusnya mengajaknya menghadiri majlis ilmu. Nasihat, lapor, ajak. Nasi, lauk, ayam. 3 tu. Dan yang terakhir sekali adalah mendampingi para ulama. Jadi itu antara contoh-contoh jawapan yang diterima berkaitan dengan cara mencegah perbuatan syirik daripada berleluasa dalam masyarakat. Okey, kita teruskan lagi dengan melihat contoh soalan yang berikutnya. Baik, soalan seterusnya saya petik daripada SPM 2011.
Okey, soalannya berbunyi, mengapakah Luqman Al-Hakim menasihati anaknya menjauhi perbuatan syirik? Tahun 2011 ini belum lagi diperkenalkan soalan kebat. Belum lagi ada soalan kebat. Maka soalan ini bukan soalan kebat lah. Soalan ini memerlukan kepada jawapan kita dalam bentuk poin. Mungkin besar kemungkinan andai kata soalan ini dia tanya soalan tahun 2020. Dia menggunakan kata tugas mengapa, itu sudah termasuk dalam soalan kebat. Jadi hari ini kita tumpu kepada jawapan bukan dalam bentuk soalan kebat lah. Okey, jadi soalan dia tanya, mengapa Luqman Al-Hakim menasihati anaknya menjauhi perbuatan syirik? Jadi bila soalan tanya sebab larang. Ini sebab larang lah ni. Mengapa Luqman melarang anaknya daripada melakukan perbuatan syirik? Bila soalan tanya sebab larang, maka kita kena fokus jawapan kita kepada kesan buruk. Sebab apa Luqman larang anak dia melakukan syirik? Sebab syirik ini memberikan kesan-kesan buruk berikut. Antara contoh jawapannya, yang pertama, akan terbatal iman kerana menyengutukan Allah. Jadi perbuatan syirik ni Luqman larang anak dia buat sebab perbuatan tersebut boleh membatalkan iman. Baik, yang kedua, akan diazab di akhirat kerana menduakan Allah. Jadi perbuatan ini juga akan menyebabkan pelakunya mendapat azab seksa di akhirat. Yang ketiga, dosa tidak diampunkan oleh Allah. Jadi dosa orang yang melakukan perbuatan syirik ini memang Allah tidak mengampunkannya. Dan yang keempat, ibadat tidak diterima kerana terpesong akidah. Jadi itu antara beberapa contoh kenapa Luqman menasihati anaknya supaya menjauhi perbuatan syirik. Jadi dengan kata lain dia nak kesan buruk kepada perbuatan syirik tersebut. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita lihat lagi contoh soalan SPM 2011. Okey, sebagaimana rutinnya kalau soalan ayat kefahaman, hadis kefahaman, dia akan ada soalan pengajaran. Jadi anak-anak perlu ingat, kalau sekiranya pengajaran, jawapan anak-anak mesti menjurus kepada apa yang ditanya dalam soalan tersebut. Jadi soalan ini, pengajaran ini adalah fokus kepada ayat 13. Ayat 13 tadi adalah berkaitan dengan larangan mensyirikkan Allah. Dan ayat 13 itu juga menekankan kepada kewajipan kita memelihara akidah ataupun memelihara iman. Dan soalan tu soalan terangkan, maknanya jawapan kita kena ada huraian. Bila nak jadikan jawapan sebagai huraian, kita kena letak kata hubung ataupun penanda wacana. Dan soalan pengajaran ini juga anak-anak perlu mulakan dengan kita hendaklah. Kalau tidak ada perkataan kita hendaklah, maka jawapan anak-anak dikira sebagai ayat penyata, makanya anak-anak tidak akan mendapat markah penuh. Okey, kita tengok contoh jawapan dia. Jadi dua pengajaran daripada ayat di atas. Yang pertamanya adalah kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik. Isi 1 markah. Kerana boleh membatalkan akidah. Huraian 1 markah. Okey, jawapan yang kedua. Kita hendaklah memantapkan keimanan kepada Allah. 1 markah sebagai isi. Supaya akidah terpelihara. Huraian 1 markah. Jawapan yang ketiga. Kita janganlah menyembah berhala. Isi kerana boleh merosakkan iman. Okey, contoh jawapan yang keempat. Kita hendaklah berdoa kepada Allah agar dijauhi dari perbuatan syirik. Jadi anak-anak kena ingat ya, kalau pengajaran ayat mesti ada kaitan dengan petikan ayat yang diberi, dan kaitan itu mesti ada sama ada di dalam isi kita ataupun di dalam huraian pengajaran kita.
Kalaulah langsung tak ada dalam isi pun tak ada, yang tak ada kaitan dengan ayat, dalam huraian pun langsung tak ada kaitan dengan ayat, makanya jawapan kita tadi tidak akan diterima. Maka sia-sialah kalau kita tulis jawapan tidak diterima, sedangkan hasrat kita nak dapatkan markah yang terbaik. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat yang berikutnya. Soalan yang berikutnya masih lagi contoh soalan SPM berkaitan dengan tajuk surah Luqman tadi. Kita teruskan lagi. Baik, okey. Kalau tadi kita dah lihat beberapa contoh soalan SPM berkaitan dengan ayat 13. Okey, sekarang kita tengok pula ayat 14 surah Luqman. Sebelum kita lihat contoh soalan, marilah kita sama-sama baca dulu surah Luqman ayat 14. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Okey. Di situ saya ada gariskan. Ada dua perkataan, kalimah yang ada saya gariskan di situ. Yang pertamanya al-insana biwalidayhi. Itu dalam perkara penting dalam ayat 14 surah Luqman. Yang keduanya anishkur li waliwalidayka. Okey. Al-insana biwalidayhi. Apa maksud insan? Al-insana biwalidayhi. Okey, insan maknanya berbuat baik. Biwalidayhi kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa. Okey, hak di bawah tu pula. Anishkurli. Maksud dia apa? Iaitu bersyukurlah kepadaku. Kalau kepada Allah kita panggil bersyukur. Kalau kepada manusia kita tak panggil bersyukur. Kita kata berterima kasih. Sebab syukur-syukur ni adalah sebagai tanda kita berterima kasih kepada Allah. Jadi anishkurli, bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua ibu bapamu. Maksudnya kepada Allah kita bersyukur, tetapi kalau kepada ibu bapa kita tak panggil bersyukur, tetapi kita guna istilah berterima kasih kepada ibu bapa. Jadi kita tengok dulu terjemahan dia. Surah Luqman ayat 14, terjemahannya, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibu telah mengandungkannya dengan penuh kepayahan demi kepayahan, dan tempoh bercerai susu ialah dalam masa 2 tahun. Oleh itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Kepadaku tempat kamu kembali. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok pula contoh soalan. Saya ambil SPM, contoh soalan SPM 2010 berkaitan dengan ayat 14, yang mana soalan dia berbunyi, ayat di atas menjelaskan tentang kewajipan anak terhadap ibu bapanya. Soalannya, nyatakan dua kewajipan yang disebut dalam potongan ayat di atas. Dia nak kewajipan anak yang disebut dalam ayat itu, iaitu kewajipan anak terhadap ibu bapa. Kalau anak-anak masih ingat yang kita baca tadi, yang pertamanya, kewajipan anak terhadap ibu bapa adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Yang keduanya adalah berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Jadi dua-dua jawapan itu disebut di dalam terjemahan petikan ayat surah Luqman ayat 14 tadi. Jadi andai kata awak bagi jawapan lain selain daripada yang dua itu, maka jawapan tersebut tidak akan diterima. Sebab benda tu dah termaktub di dalam surah Luqman ayat ke-14. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita lihat lagi contoh soalan SPM 2015, yang mana soalan 2015 dia ambil petikan ayat 13 dan ayat 14. Jadi walaupun dia ambil ayat 13 dan ayat 14, tetapi soalan dia lebih menjurus kepada ayat 14. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, soalan dia, antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam ayat di atas ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okey, soalannya,
Nyatakan dua cara anda berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Soalan masih lagi nak cara. Kita ingat bila cara, maka jawapan kita mesti ada kata kerja ataupun perbuatan. Jadi soalan ini memang senang, yang teramat senang. Dua cara anda berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Antara contoh jawapannya, yang pertamanya, menyahut panggilan mereka. Jadi bila ibu bapa kita panggil, kita hendaklah segera menyahut panggilan mereka. Satu markah. Yang kedua, merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka. Satu markah. Yang ketiga, mendoakan kesejahteraan mereka. Yang keempat, mendengar nasihat mereka. Ini adalah antara contoh jawapan. Dan jawapan-jawapan lain yang munasabah diterima. Kerana sebenarnya cara berbuat baik kepada ibu bapa ini adalah banyak. Jadi tak mustahil bagi anak-anak kalau tak dapat jawab soalan ini. Kerana soalan ini terlalu mudah. Markah dia pun 2 je. Maknanya 1 isi jawapan dapat 1 markah. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Tengok lagi. Soalan SPM 2010, 2015, 2011. Okey, soalan 2010 dia fokus kepada ayat 14. Kita tengok soalan dia apa, bunyi soalan dia. Jelaskan 2 sebab Allah memerintahkan anak-anak menunaikan kewajipan tersebut. Kewajipan tersebut tu apa? Tersebut tu maknanya menunaikan kewajipan terhadap ibu bapa tadilah. Okey. Kita tengok lagi ayat SPM 2015. Soalan dia ambil petikan ayat 13 dan ayat 14. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, soalan dia menjurus kepada ayat 14. Kerana ayat 13 tadi berkaitan dengan syirik. Ayat 14 tu berkaitan dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi soalan dia, jelaskan 2 sebab Islam memberi penghormatan yang tinggi kepada kedua ibu bapa. Jadi soalan nak tahu kenapa Islam ni memberi penghormatan yang tinggi kepada ibu bapa. Sudah pasti jawapan kita kena beritahu ataupun kita kena senaraikan jasa-jasa dan pengorbanan ibu bapa. Okey, soalan 2011, petikan surah Luqman ayat 15. Walaupun surah Luqman ayat 15 kita tak baca lagi. Kita tengok lepas ni. Tetapi soalan dia pun masih lagi berkisar tentang jasa dan pengorbanan ibu bapa. Yang mana soalan dia tanya, terangkan 2 jasa ibu bapa kepada anak-anak. Jadi soalan ini pun merupakan soalan yang senang untuk anak-anak jawab. Jadi kita tengok contoh jawapan dia. Misalnya yang pertama, ibu menanggung kesukaran ketika mengandung. Itu antara pengorbanan ibu bapa. Yang kedua, ibu melahirkan dengan penuh kesakitan. Bapa menyediakan keperluan harian untuk anak-anak. Bapa melindungi dari sebarang ancaman. Ataupun anak-anak boleh juga letak. Ibu menyusukan selama... ada tadi jawapannya tak? Awak boleh letak misalnya ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Boleh. Itu dah masuk dalam misi yang pertama lah tu. Jadi jawapan ini sebenarnya luas. Dan tidak sukar saya kira bagi anak-anak untuk menjawab soalan tersebut. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat soalan slide yang berikutnya. Kita tengok contoh soalan seterusnya berkaitan dengan soalan surah Luqman. Silakan ayat seterusnya. Slide seterusnya. Okey, kita lihat kita masih lagi ayat 14 juga lagi, iaitu berkaitan dengan kita ambil soalan SPM 2010, 2015 dan 2011. Yang mana soalan 14 dia tanya hikmah. Hikmah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hikmah ni adalah kebaikan. Kebaikan apa? Apakah kebaikan bagi anak-anak yang berbuat baik kepada ataupun yang menunaikan kewajipan kepada ibu bapa. Okey. Kemudian soalan tahun 2015. Dia ambil ayat 13, ayat 14. Soalan dia juga masih lagi. Jelaskan 2 kebaikan di dunia yang diterima oleh anak yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi kehendak soalan tu sama dengan yang tadi.
Yang tadi dia nak hikmah anak menunaikan kewajipan tersebut. Anak menunaikan kewajipan berbuat baik kepada ibu bapa. Yang kedua, dia nak kebaikan di dunia. Hikmah juga tu. Apa kebaikan di dunia? Bagi anak-anak yang berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian kita tengok pula soalan nombor SPM 2011. Ayat 15. Soalan dia, jelaskan dua kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa. Walaupun soalan itu bila kita baca sekali imbas, kita rasa jawapan dia tu lain. Tapi sebenarnya kehendak soalannya adalah sama. Okey, soalan 2010 tadi, kata tugas soalan dia tu terangkan. Maknanya jawapan kita mesti ada huraian. Kita tengok contoh jawapan dia. Kalau kita berbuat baik kepada ibu bapa, apa kebaikan dia, apa hikmah dia? Okey, yang pertama, akan mendapat pahala kerana melakukan perintah Allah. Jadi kita berbuat baik pada ibu bapa ini adalah merupakan kewajipan perintah Allah. Jadi anak yang mengabaikan kewajipan terhadap ibu bapa adalah merupakan anak yang durhaka. Jadi anak yang durhaka akan menerima laknat daripada Allah dunia dan juga akhirat. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, kesan ataupun hikmah anak yang berbuat baik kepada ibu bapa ini, jiwanya akan tenang. Jiwa tenang kerana hidup diberkati oleh Allah. Okey, dapat dah 2 markah situ. Isinya 1 markah, huraiannya 1 markah. Okey, hidupnya bahagia kerana disayang oleh ibu bapa. Orang yang berbuat baik kepada ibu bapa sudah pasti ibu bapa menyayanginya. Bila ibu bapa sayang, maka hidup kita pun bahagia. Yang keempatnya adalah berjaya dalam hidup kerana direstui oleh ibu bapa. Jadi itu beberapa contoh jawapan yang sesuai untuk soalan hikmah ataupun kebaikan bagi anak-anak yang berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, kita teruskan dengan seterusnya. Jadi kita tengok pula ayat 15. Petikan surah Luqman ayat 15. Walaupun soalannya kita tengok dah tadi sebelum ni dah ada soalan daripada ayat 15. Okey, kita tengok dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okey, kalau awak perhatikan di situ, saya ada gariskan dua kalimah ataupun 2 perkataan yang terdapat dalam ayat 15 tersebut. Yang pertamanya, antusyrika bi. Apa maksud antusyrika bi? Mensyirikkan aku. Okey. Dan yang bawah tu ada lagi, fid dunya ma'rufa. Fid dunya ni di dunia, ma'rufa ni berbuat baik ataupun berbuat ma'ruf kepada kedua ibu bapa. Okey, kita tengok maksud terjemahan keseluruhan ayat 15 tersebut. Jika kedua-duanya mendesakmu supaya mensyirikkan aku dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu, maka janganlah mentaati mereka, tetapi bergaulah dengan mereka di dunia ini secara baik. Dan ikutlah jalan mereka yang mengikut jalanku kepada jalanku kerana kepadaku tempat kamu kembali. Kemudian aku terangkan kepadamu segala perbuatan kamu. Itu terjemahan daripada surah Luqman ayat 15. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat pula contoh soalan berkaitan dengan ayat 15 tersebut. Okey, kita petik daripada soalan SPM 2011. Soalannya, ayat di atas menerangkan tanggungjawab seorang anak yang beragama Islam terhadap ibu bapa yang bukan Islam. Soalannya, jelaskan cara yang perlu dilakukan sekiranya ibu bapa menyuruh anda melakukan perbuatan syirik kepada Allah.
Jadi soalan ini dia tanya, kalau sekiranya ada ibu bapa yang bukan Islam, menyuruh anaknya yang beragama Islam untuk melakukan perbuatan syirik, apa cara yang boleh kita lakukan untuk tidak mengikuti suruhan tersebut? Yang mana anak wajib mentaati ibu bapa. Tetapi kalau sekiranya ibu bapanya menyuruh anak-anak tadi melakukan perkara yang bertentangan dengan akidah Islam atau bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka anak-anak tidak wajib patuh kepada suruhan tersebut. Jadi bagaimanakah cara kita nak mengatasi perkara tersebut? Bagaimana cara untuk kita lakukan untuk tidak mengikut suruhan ibu bapa tersebut, supaya kita tidak melakukan perbuatan syirik, dan dalam masa yang sama supaya ibu bapa tadi tidak terguris dengan tindakan kita. Okey, jadi apakah cara atau jelaskan cara yang perlu kita lakukan sekiranya ibu bapa menyuruh melakukan perbuatan syirik. Sekali lagi saya ingatkan, bila cara maka mesti mulakan jawapan dengan perbuatan. Okey, antara contoh jawapannya adalah, yang pertama, menasihati mereka supaya kembali kepada Allah. Jadi kita hendaklah menasihati ibu bapa kita tadi dengan secara berhikmah, supaya dia tidak terguris hati dan supaya dia kembali kepada Allah. Contoh jawapan yang kedua, berdoa kepada Allah supaya kedua ibu bapa kita tadi diberi hidayah. Jadi kalau kita tak mampu nak menasihati, maka kita boleh memohon kepada Allah agar ibu bapa kita tadi terbuka hatinya untuk menerima hidayah daripada Allah. Baik, jawapan yang ketiga, menolak secara bijaksana. Maknanya anak tadi mesti menolak permintaan ibu bapa tadi dengan cara yang baik, yang bijaksana, supaya ibu bapa tidak terasa hati. Okey. Dan yang keempat, berbincang dengan mereka secara baik. Jadi itu di antara cara-cara yang boleh kita laksanakan supaya kita tidak terlibat dengan perbuatan syirik, dan kita juga tidak terlibat dengan perbuatan yang boleh menyebabkan derhaka kepada ibu bapa. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita tengok lagi ayat 17. Surah Luqman ayat 17. Yang mana kita baca dulu sama-sama ayat ni. Ayat 17 surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi empat saya ada gariskan empat patah perkataan yang ada dalam ayat tersebut. Yang pertamanya aqimis shalah, yang keduanya wa'mur bil ma'ruf, yang ketiga wanha 'anil munkar, yang keempat wasbir ala ma asabak. Jadi jom kita tengok dulu terjemahan keseluruhan ayat tersebut. Wahai anakku, dirikan solat. Aqimis solah, dirikan solat. Dan suruhlah berbuat kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Serta laranglah perbuatan mungkar. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpa. Sesungguhnya perbuatan tersebut sangat utama. Jadi anak-anak perlu ingat empat perkara yang ditekankan di dalam ayat 17, iaitu dirikan solat, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan bersabar. Jadi bila kita dah tahu dah bahawasanya ayat 17 tu begitu skop dia, maka bila keluar soalan akan dapat membantu kita untuk menjawab dengan tepat. Kita tengok contoh soalan. Baik. Jadi di sini saya paparkan 3 contoh soalan yang dipetik daripada
soalan SPM 2012, 2017 dan SPM 2009. Okey, soalan 2012 dia merujuk kepada surah Luqman. Awak tengok betul-betul dia punya soalan. Nyatakan dua nasihat Luqman Al-Hakim selain daripada bersabar terhadap bala bencana. Kita ingat semula tadi dalam ayat 17 dia sebut di situ dirikan solat, amar makruf, nahi mungkar, bersabar. Jadi soalan 2012 dia nak selain bersabar. Maknanya jawapan kita kena bagi dirikan solat, amar makruf, nahi mungkar. Okey, kita tengok pula ayat 17 SPM 2017. Masih lagi ayat 17. Nyatakan dua pesanan tersebut selain dari amar makruf nahi mungkar. Dia dah tolak ada dua, amar makruf nahi mungkar. Maknanya yang ada dua lagi dalam ayat 17 tu apa dia? Iaitu solat dan bersabar. Jadi senang untuk kita jawab soalan ini kalau sekiranya kita tahu apa intisari yang dinyatakan di dalam ayat tersebut. Kemudian ayat 17 ni ayat 2000 SPM 2009 dia ambil ayat 17 hingga 19. Jadi dia punya isi kandungan itu intisari itu lebih banyaklah. Kita tengok soalan dia. Antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam ayat di atas ialah bersabar ketika ditimpa bencana. Bersabar ketika ditimpa bencana. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan dua nasihat Luqman Al-Hakim yang lain. Kalau kita tak ingat sekalipun ayat 18, ayat 19, kita masih lagi boleh dapat markah penuh dengan merujuk kepada ayat 17. Ayat 17 tadi ada 4 perkara. Solat, amar makruf, nahi mungkar, bersabar. Jadi soalan ini dia nak selain daripada bersabar. Maknanya awak boleh bagi lagi amar makruf, nahi mungkar dan solat. Okey, kita teruskan. Kita tengok contoh jawapan bagi soalan tersebut. Ini dia contoh jawapan bagi soalan tadi. Yang mana ayat 17. Dia fokus kepada menunaikan solat, amar makruf, nahi mungkar dan bersabar terhadap bala bencana. Ayat 18 pula dia fokus kepada jangan sombong. Ayat 19 pula dia fokus kepada sederhanakan langkah ketika berjalan dan rendahkan suara ketika bercakap. Jadi bila kita dah tahu fokus ataupun intisari ayat tersebut, maka secara tak langsung dapat membantu kita untuk menjawab soalan tersebut dengan baik dan dapat markah yang terbaik. Okey, kita teruskan lagi. Baik, seterusnya kita ambil soalan SPM 2017. Yang mana kali ini kita ambil soalan jelaskan dua contoh perbuatan amar makruf dan nahi mungkar yang boleh dilakukan di sekolah anda. Fokus kita tu di sekolah. Apa benda yang boleh kita lakukan di sekolah? Kita kena tahu dulu amar makruf tu apa, nahi mungkar tu apa. Barulah jawapan yang kita akan beri tidak lari daripada kehendak soalan. Jadi amar makruf ni maknanya menyeru kepada kebaikan. Nahi mungkar ini maksudnya mencegah kepada kemungkaran. Jadi apa contoh perbuatan yang boleh kita lakukan untuk mengajak ataupun menyeru kepada kebaikan dalam kalangan rakan-rakan kita di sekolah? Benda yang boleh kita buat di sekolah. Jadi antara contoh jawapan dia, yang pertama, mengajak rakan menunaikan solat. Dapat dah 2 markah. Menolong rakan yang dalam kesusahan, 2 markah. Menasihati rakan yang melanggar peraturan sekolah, 2 markah. Ataupun melaporkan salah laku rakan kepada guru disiplin. Jadi itu antara contoh jawapan yang boleh kita berikan kaitan dengan skop kita tadi yang boleh kita lakukan di sekolah. Okey, kita tengok seterusnya. Jadi saya kira soalan surah Luqman ayat 12 hingga 17 ini memang banyak soalan dia. Skop dia luas. Jadi saya tak mampu untuk memberikan keseluruhannya kerana masa yang tidak mengizinkan. Jadi sebelum kita
mengakhiri sesi ini, saya rasa tak sempurna kalau saya tidak kongsikan dengan anak-anak berkaitan dengan teknik menulis jawapan. Kerana ini sedikit sebanyak dapat membantu anak-anak untuk memperolehi markah yang terbaik dengan teknik penulisan yang sesuai ataupun yang dikehendaki. Baik, kita tengok antara teknik-teknik menjawab ataupun teknik-teknik menulis jawapan. Yang pertamanya, baca arahan soalan. Jadi benda ni berkali-kali dah sudah diberitahu oleh para guru. Baca arahan soalan. Jadi kelemahan pelajar dia tak baca arahan. Boleh saja soalan dia terus buka terus jawab. Tak baca dah arahan. Menyebabkan kadang-kadang calon-calon telah melakukan kesilapan dalam menulis jawapan. Baik, yang kedua, tulis pendahuluan jawapan. Jawapan kita tu biar ada pendahuluan. Tulis pendahuluan tu supaya dengan kita menulis pendahuluan dapat menjadi pedoman kepada kita supaya jawapan kita tu tidak lari daripada kehendak soalan. Umpamanya kita tengok soalan soalan pertama tadi. Ayat tu 13. Dia tanya, apakah maksud syirik? Jadi kita letak dulu. Maksud syirik ialah, barulah kita jawab. Apa bla 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 bla. Okey. Seterusnya, yang ketiga, gunakan pen yang berdakwah terang. Untuk jawab soalan SPM, saya ingatkan kepada anak-anak, gunakanlah pen yang berdakwah terang. Maknanya pen yang berdakwah hitam ataupun berdakwah biru terang. Yang mana kalau boleh mata pen tu jangan terlalu kecil. Sebab kalau mata tu kecil menyebabkan tulisan awak sukar dibaca. Gunakan pen yang berdakwah terang. Yang seterusnya, jangan guna pen merah, pen hijau dan pensel. Anak-anak diingatkan untuk tidak menggunakan pen merah. Kerana pen merah itu hanya untuk pemeriksa. Pen hijau untuk ketua pemeriksa. Manakala pensel tidak digalakkan guna kerana dikhawatiri tulisan kita sukar dibaca. Kerana kebanyakan yang menanda kertas ini adalah terdiri daripada guru-guru anda di sekolah, yang mana guru-guru itu biasanya yang veteran. Bila guru-guru veteran ini tahu-tahulah dah dia punya kuasa mata dia pun dah kurang power. Makanya awak kena guna pen yang berdakwah terang supaya mudah dibaca, dan tulisan kita juga hendaklah tulisan kita biar kemas dan mudah dibaca. Okey, seterusnya selang beberapa baris sebelum menjawab soalan seterusnya, tujuannya supaya andai kata kita ada jawapan tambahan, kita masih ada ruangan untuk meletakkan jawapan tambahan tersebut. Okey, yang seterusnya, jangan diubah nombor soalan supaya tidak mengelirukan. Okey, berikutnya, gunakan helaian baru untuk soalan baru. Jadi dalam peperiksaan, soalan nombor 1A, 1B, 1C, kita guna satu helai kertas. Untuk jawab soalan nombor 2, guna helaian yang baru. Baik, seterusnya, jangan dipadam jawapan yang ragu-ragu. Yang mungkin awak rasa jawapan awak tu salah. Jadi, jangan dipadam sebab kalau awak padam, pemeriksa tak akan baca. Tetapi kalau awak tak padam, dia akan lihat dan mungkin daripada banyak-banyak jawapan kita tu ada yang melayakkan kita untuk mendapat sekurang-kurangnya 1 markah. Okey, seterusnya jangan salin soalan sebab ianya merugikan masa. Dan yang terakhir, jawab semua soalan. Berkali-kali saya jelaskan jawab semua soalan. Kerana andai kata anda tidak jawab, maka anda langsung tidak ada peluang untuk dapat markah. Makanya, mudah-mudahan perkongsian saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak calon-calon SPM 2020. Dan saya doakan semoga semua calon-calon SPM yang mengikuti siaran ini berpeluang memperolehi kecemerlangan di dalam peperiksaan mereka. Mudah-mudahan anak-anak SPM tahun ini adalah anak-anak yang cemerlang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.